Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Dah makan ke? Belum. Sudah. Belum. Okay. Memandangkan kelas kita yang terakhir, jadi cikgu nak semua orang bersemangat. Cikgu nak uji sikit. Cuba tulis kat chat box 1. Syafira bersedia, Rashidah bersedia, Anatul bersedia. Okey, nampaknya semua bersedia. Atika pun bersedia. Terima kasih atas respon anda. Okey, kamu semua dah tak sabar kan nak mulakan kelas. Jadi mari kita mulakan yang pertama. Sila bukakan slide sebentar ya. Cikgu bukakan slide sekejap. Kejap ya. Okay. Nampak ke? Nampak tak? Nampak, cikgu. Nampak. Alhamdulillah nampak. Okay. Daripada tajuk ni. Dah nampak ke? Dah nampak bayang ke apa yang kita nak belajar untuk hari ni? Pengurusan projek, cikgu. Pengurusan projek, betul. Okey, cikgu nak tanya dekat Anatul Syahira. Sekiranya pengurusan projek reka bentuk tidak dijalankan dengan baik, apa akibat projek tu? Projek tu akan tergendala, cikgu. Betul, pandai Anatul Syahira ni. Cantik, pandai. Okey, kita ke slide yang seterusnya. Okey, daripada hasil pembelajaran untuk hari ini, kamu semua akan mengenali dan mengenal pasti definisi pengurusan projek reka bentuk dengan betul, menjelaskan mengenai penjana idea reka bentuk untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam reka bentuk dengan betul. Nombor 3 yang terakhir, menyelesaikan tugasan mengenai pengurusan reka bentuk dengan betul. Okay, next slide. Kita masuk subtopik yang pertama, definisi pengurusan projek reka bentuk. Apa yang dimaksudkan dengan pengurusan reka bentuk ni? Baiklah, reka bentuk ni mewakili seorang ketua projek yang perlu bijak dalam menguruskan sumber, pengetahuan, dia ada kemahiran dan dia perlu mempunyai pelbagai teknik dalam aktiviti reka bentuk. Contohnya di sini, Rashidah. Rashidah adalah ketua projek bagi projek membina kolam ikan. Sekiranya Rashidah tidak mempunyai pengetahuan tentang kolam ikan, tak ada teknik, Rashidah tak dapatlah nak agihkan kerja-kerja dan projek yang Rashidah akan buat tu tak berjalan dengan lancar. Ini contoh ya. Jadi kalau kamu semua diberi peluang untuk jadi ketua projek, cikgu nak semua ada pengetahuan, semua ada kemahiran. Kamu semua kan pandai-pandai, kan? Betul tak, Rashidah? Betul, cikgu, betul. Terima kasih. Okey, yang kedua, pengurusan projek reka bentuk merupakan aktiviti kerja yang melibatkan proses kerja iaitu skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Okey, next slide. Next slide. Okey, kejap ya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan skop kerja ni? Skop kerja ni terdiri daripada skop produk dan skop projek. Skop produk tu maksud dia kualiti, ciri-ciri dan fungsi reka bentuk yang dikehendaki. Skop projek pula adalah kepimpinan dan pengurusan terhadap masa, bahan, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Okey, seterusnya. Kita pergi ke tempoh masa. Apa yang dimaksudkan dengan tempoh masa ni? Tempoh yang ditetapkan untuk menyempurnakan atau menyiapkan sesuatu projek. Nombor 2,
projek yang disiapkan dalam masa yang ditetapkan menggambarkan pengurusan projek itu sangat baik dan cekap. Contohnya, kalaulah saya ada satu projek tapi saya tak ikut tempoh masa yang perlu saya siapkan. Bermaksud saya adalah ketua yang gagal dalam menguruskan projek itu. Di sini saya nak ajar semua anak murid saya perlulah menepati setiap masa yang ditetapkan untuk projek tu berjalan dengan lancar dan memenuhi kehendak pelanggan kita. Okey, seterusnya. Okey, cost project. Apa yang dimaksudkan dengan cost project ni? Okey, sebelum cikgu terangkan, cikgu nak panggil Nur Syafira. Nur Syafira ada? Ada cikgu. Ada cikgu. Tak, dia ada masalah lain mungkin. Ada ke? Okey. Syafira, tapi Syafira tak ada keuangan. Syafira boleh tak jalankan projek tu? Agak-agak. Syafira? Cikgu, lain cikgu start tadi. Saya tak dengar soalan. Okey. Cikgu minta maaf. Okey, dengar tak suara cikgu balik? Dengar. Wah. Okey, dengar. Alhamdulillah, minta maaf ya. Okey, Syafira, cikgu nak tanya, kalau Syafira nak buat projek tapi Syafira tak ada keuangan, Syafira boleh tak buat projek tu? Boleh tak jalankan? Tak boleh cikgu sebab keuangan tu dia biasanya dia sebagai modal permulaan kita nak bangunkan sesuatu projek. Betul, pandai Syafira. Okey, maksud daripada kos projek ni adalah peruntukan keuangan untuk melaksanakan projek. Antara kos yang terlibat dalam pembayarannya adalah upah pekerja, pembelian bahan, insurans untuk pekerja dan diri sendiri juga sebagai ketua projek dan pembelajaran dalam menguruskan projek. Kalau kita tak ada keuangan, kita tak bolehlah jalankan projek tu. Okey, seterusnya. Okey, topik yang kedua. Penjana idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Apa yang dimaksudkan dengan penjana idea reka bentuk ni? Okey, pelbagai cara yang boleh digunakan untuk mengenal pasti masalah. Kita mengenal pasti masalah reka bentuk ni lah. Antara cara-caranya adalah pembacaan, pengalaman diri sendiri dan orang lain serta pemerhatian terhadap masalah yang dihadapi. Maksudnya kalau kita ada masalah dekat reka bentuk projek kita tu, kita nak kenal pasti macam mana masalah tu. Apa punca masalah tu? Kita boleh gunakan dengan cara pemerhatian diri kita sendiri ataupun kita boleh tanyakan pendapat orang lain kenapa jadi macam tu, apa sebab dan macam mana cara nak baik pulih punca tu. Okay. Dan penjanaan reka bentuk ni dapat dijana melalui langkah berikut. Antaranya meniru apa yang terdapat di persekitaran, menterbalikkan fungsi sesuatu alat, menukar saiz objek, menterbalikkan kedudukan objek. Okey, mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan A, B, C, D ni. Okey, next slide. Okey, untuk A ni, meniru apa yang terdapat di persekitaran dan menjadikan produk baru. Kalau kamu semua tengok, ini adalah sarang burung yang tergantung atas pokok kan? Betul tak? Pernah tak nampak ni? Betul. Okey. Kita boleh inovasikan kepada kerusi. Dok kerusi gantung tu. Okeylah, saya nak tanya dekat Rashidah. Apa produk yang kita boleh tiru dan kita boleh jadikan produk baru? Apa yang selain yang saya bagi contoh ni? Cuba Rashidah sharekan. Maksud
apa yang kita nampak tu lah, macam sarang burung tu Ada tak benda lain yang dia boleh jadikan kita nampak contohnya spek mata tapi kita boleh jadikan dia produk baru macam tu. Pernah tak Rashidah jumpa mana-mana produk lain? Saya tak pastilah cikgu. Saya rasa ada tapi saya tak pasti. Okey, tak apa. Okey, selain daripada yang cikgu tunjuk ni, mungkin ada salah satunya kita pernah jumpa dia barang yang tergantung juga daripada buayan yang gantung macam ni tapi berbentuk lain, bentuk love ke, bentuk bulat ke, macam tu lah lebih kurang. Okay, next slide. Okay, maksud daripada penjana idea yang B ni, menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Maksudnya, kalau kita tengok kat gambar ni, kerusi ni dia boleh jadi dua benda. Dia boleh jadi katil dan dia boleh jadi kerusi. Sebab itulah maksud dia menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Dia satu benda je tapi dia boleh jadi dua fungsi. Okay, next slide. Yang C pula, kita boleh tengok. Okay, menukar size objek. Okay, kalau kamu semua tengok kat sini, sharpener daripada dia kecil, dia besar sikit, dia dapat jadi besar lagi. Maksudnya dia ada variasi 3 size tapi satu benda, satu yang kita guna iaitu sharpener. Tapi dia ada pelbagai size. Tapi semua kita boleh guna untuk satu satu objek. Okey. Yang terakhir, D. Okey, menterbalikkan kedudukan objek. Okey, masuk menterbalikkan kedudukan objek ni, dia satu barang tapi dia boleh guna depan belakang. Macam kita tengok sweater ni, dia belah dalam pun kita boleh pakai, belah luar pun kita boleh pakai. Tetap dua-dua cantik. Macam tu. Okey, sebelum kita pergi ke penutup, cikgu nak nilai kamu semua daripada Cikgu cuba okey, nombor pin dia 7. Cuba cikgu stop presenting, lepas tu cikgu present semula. Sebabnya nampak gambar cikgu je. Oh ya ke? Sekejap ya. Okay, cikgu pasang balik. Itulah rumah cikgu ni ada masalah sikit lainnya. Minta maaf ya anak murid. Cikgu tutup kamera sekejap pun boleh cikgu untuk bagi kelancaran kepada Kahoot. Okey. Sebentar ya. Okey, cikgu tutup. Okey, kamu semua nampak apa yang cikgu share? Nampak. Okey. Okey, dah boleh masuk dah. Cuba masuk. Alhamdulillah nampak. Okey, cepat masuk. 733 6335. Ida, Ainatul. Lagi? Cik Ya. Okey, dah cukup dah? Okey, jom kita start. Okey, yang pertama, pengurusan tajuk dia pengurusan projek reka bentuk. Yang pertama, pengurusan projek reka bentuk perlu mempunyai ciri-ciri berikut. Pengurus dia perlu ada ciri-ciri tapi kecuali apa yang tak patut ada pada pengurus ni. Mungkin kamu semua keliru. Tak apa. Ni proses pembelajaran. Kita pergi ke next soalan. Okey, soalan yang kedua. Berikut merupakan proses kerja dalam pengurusan projek reka bentuk kecuali apa? Tadi kita ada 3 skop kerja. 2 skop kerja, 1 lain. Apa tu? Betul. Skop kerjaya kecuali ya
Oh, Cik Yah di tempat pertama. Soalan yang ketiga, betul atau salah? Projek yang disiapkan dalam masa yang ditetapkan mengamalkan pengurusan projek itu sangat baik dan cekap. Betul atau salah? Betul, pandailah semua. Okay, next. Cik yang masih menduduki tempat pertama. Soalan yang keempat. Okay, soalan ni dia ada 2 jawapan tau. Nyatakan 2 cara untuk mengenal pasti masalah. Cara apa tadi cikgu cakap? 2 tau, pilihan 2 jawapan. Mana lagi nak boleh cikgu? Okey, jawapannya adalah pembacaan dan pemerhatian. Okey. Wow. Anato dengan Cik Yah ni dia sama-sama naik. Okey. Soalan yang terakhir. Gambar di bawah menunjukkan penjana reka bentuk melalui langkah apa? Langkah menyiru ke, menterbalikkan ke, menukar saiz ke ataupun menterbalikkan kedudukan objek. Apa jawapan tadi? Cikgu ada share tadi kan? Jawapan dia menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Okey, kita tengok siapa tempat pertama, tempat kedua dan tempat ketiga. Tempat ketiga jatuh kepada Ida. Tempat kedua jatuh kepada Ainatus Syahira. Dan tempat yang pertama jatuh kepada Cik Yah. Tahniah semua kepada semua anak murid cikgu. Cikgu bangga sebab kamu semua dapat jawab dalam penilaian cikgu ni. Terima kasih. Okey. Cikgu stop untuk present. Okey. Cikgu nak tanya untuk kesimpulan. Cikgu nak Rashidah, boleh sharekan apa yang kamu dapat dalam pembelajaran untuk hari ini? Untuk pembelajaran hari ini yang saya dapat adalah kepentingan kita menguruskan sesuatu projek lah. Maksudnya kalau macam kita lah sebagai, macam cikgu bagi contoh saya tadi sebagai ketua projek, saya mestilah mempunyai pengetahuan lah untuk kita melakukan sesuatu projek tu, supaya dengan adanya pengetahuan masa untuk kita buat projek tu boleh dilakukan dengan baik. Lepas tu dengan adanya kecekapan kita, projek tu dapat berjalan dengan baik. Saja daripada saya. Wow. Betul. Mantap Rashidah. Bagus sangat-sangat, rumusan yang sangat tepat dan padat. Terima kasih Rashidah dan terima kasih kepada semua anak murid cikgu untuk hari ini. Cikgu mohon maaf atas kesulitan dan kegagalan internet tadi dalam masa kita belajar. Dan cikgu nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada semua kerana dapat menjawab Kahoot yang cikgu buat. Okey, kita bertemu seterusnya, kelas yang seterusnya nanti, okey, dengan topik yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Bye.